Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala qaddasallahu sirrah. Segala kebinasaan lidah itu iaitulah 20 perkara. Banyak tentang ni. 20 perkara menyebabkan lisan kita tadi bermasalah. Mana lidah kita tadi apa? Terlibat dengan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebinasaan yang pertama, al-afatul ula al-kalam bima la ya'ni. Kebinasaan pertama ialah berkata-kata dalam barang yang tidak memberi faedah dalam akhirat. Dia bercakap tu, dia pergi jalan melancong luar negara, cerita makan sana, gaya orang sana tu apa tak ada faedah benda cerita. Itu semua benda tak ada faedah. Itu pun maknanya suruh jaga, itu terbaik. Apalagi kalau benda maksiat, itu lagi lah, itu dilarang terus, ya. Jadi ketahui alimu bahawasanya apabila engkau berkata-kata dengan satu yang sia-sia, mana sia-sia benda tu tidak berpahala dan tidak berdosa, kosongnya lah, kan? Yang tidak memberi manfaat dalam akhirat, maka sungguhnya telah engkau sia-siakan waktumu. Kalau kau jadikan tempat tu tasbih zikir tu lagi baik, dan engkau datangkan dengan dia dengan beberapa hisab. So hisab pula akhirat. Kenapa kau cakap? Nyawa tanya. Di dalam hari kiamat besok semua akan dihisab. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak berapa seorang mereka rakib hati buat catatan. Besok dia kenapa? Habis tanya berat. Ya. Dan jikalau engkau gantikan akan perkataan yang sia-sia itu dengan zikrullah ta'ala, dan baca Quran, dengan mengucap tasbih subhanallah, dan mengucap istighfar astagfirullah, atau dengan mengucap selawat sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ya, atas Nabi SAW, atau dengan engkau diam saja, tak ada diam je lah, ya, itu lagi baik. Juga nasihat engkau dapat dengan dia tadi demikian, itu akan beberapa pahala dalam akhirat. Kita diam aja tu niat ikut arahan Rasulullah SAW, boleh pahala besar, kan? Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Ta'ala dan hari akhirat, dia yakin naklah dia bercakap yang benar ataupun dia diam. Jadi kita diam tadi menyambut arahan Rasulullah SAW, ya. Itu. Iaitu menjaga diri daripada terlibat perkataan tak elok. Sekarang macam-macam, ya, kata fitnah, tuduh, macam-macam. Kemudian berkata pula sekarang tak pakai lisan banyak, pakai ujung jari. Itu dunia dia rawan. Sok-sok, itu lagi lagi bahaya ke tak dikawal. Allah. Dan dapat beberapa darajat yang tinggi di sisi Allah di dalam dunia dan akhirat bila dijaga lisan dia daripada bercakap benda yang sia-sia. Satu orang wali cerita masyhur kan, di balik kampung dia tiba ada rumah baru kan, 3 biji macam lah maknanya. Dia pun tengok aja, dia pun berkata dalam hati dia, siapa punya rumah, berapa kos dibuat, anak siapa punya, dia tanya. Jadi dalam beberapa minit, dia stop. Sebab dia waliullah, biasa jiwa dia bersih, kalau tersilap cepat dia sadar balik. Dia kata apa faedah aku bertanya benda ni, kalau aku letak tasbih kat situ lagi baik, kan? Maka nafsu kau dah hakal, kau tipu aku beberapa saat tadi, maka aku denda kau setahun puasa. Tahun puasa. Dahsyat dia orang ni. Dia punya hebat orang dulu, Masya Allah. Sebab tu dia jejak makam wilayah, ya. Dan sabda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya setengah daripada tanda sebaik-baik Islam seorang manusia itu ialah meninggal ia akan barang yang tiada memberi faedah di dalam akhirat, sama ada bentuk percakapan, penglihatan, pendengaran, pergaulan dan sebagainya. Kita kena pastikan ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran semua menyebabkan catatan malaikat kanan, jangan kiri. Ya. Allah. Betul dalam ziarah kan, Imam Ghazali sebut, nak pergi ziarah mana tempat kamu nak melancong, nak berziarah apa, pastikan iman kamu bertambah dengannya. Kalau pergi tempat tu tak ada bertambah lagi, lemah pun nak cik makan pun payah tak payah. Ziarah tempat yang boleh menambah, terutama Ardul Anbiya, tempat-tempat makam Nabi banyak, para awliya. Itu ambil iktibar, ya.
Dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, tadi hadis min husni islami mar'i, setengah bertanda Islam seorang elok tarkuhu ma la yakni, dia meninggalkan benda tak berfaedah, termasuk dia. Setengah daripada sebaik-baik Islam seorang manusia ialah meninggalkan akan barang yang tidak memberi faedah di dalam akhirat. Maknanya ucapan dia tadi biar semua tu ada kualiti lah, ya. Dia bercakap boleh pahala, dia melihat boleh pahala, dia berjalan tu semua tempat yang mendatangkan ganjaran besar. Jangan benda tu kosong. Apatah lagi kalau berisi benda yang haram, tu lagi besar lah, ya. Min babil aula, dan lebih aula. Dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, ustushhida ulamun minna yauman Uhud fawajadna ala batnihi sakhratan marbutatan minal ju'. Allah Allah. Famassahat ummuhu an wajhihi at-turaba qalat hani'an lak, masyaallah, lakal jannah ya bunayya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yasna wa yamna'u ma la yadurruh. Jadi mati syahid seorang muda dan satu medan daripada kami pada hari perang di Bukit Uhud. Perang Uhud ada seorang tadi meninggal, muda lagi. Maka didapati di atas perutnya itu batu. Kat perut dia ada batu terikat daripada menahan lapar, ya. Orang Arab itulah, bila perut panas kan lapar, diimpit dengan batu sejuk. Allah Allah. Maka menyapu oleh ibunya kepada mukanya dengan debu, ya, dan dengan air itu disapu, ya. Mendapatlah kesenangan bagimu di dalam syurga, hai anakku, kata ibu dia tadi, ya. Hani'an laka lakal jannah ya bunayya, ya. Mana tahniah bagi kamu, bagi mati perang, syahid. Maka sabda Nabi SAW bila dengar ibu dia kata kita bagi engkau syurga, ya, maka sabda Rasulullah SAW, dan apakah engkau ketahui barangkali ada ia berkata dalam barang yang tidak memberi manfaat di dalam akhirat, dan barangkali ia menahan akan barang yang tiada memberi mudarat akan dia, ya. Maknanya kamu tahu mana nak confirm, ya. Berdoa harap tu dia confirmkan kerja kita. Orang ni jamin syurga, ni jamin neraka. Itu bukan hak kita. Syurga neraka itu hak Allah Ta'ala, ya. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, wa alam anna haddal kalami fima la ya'nihi an tajlisa fatahki min ahwalika fi asfarika min jibal wal baraya wal barari wal bihar allati ra'aitaha ma la kaziba fi. Dan ketahui ilmu bahawasanya had ta'rif ini katakan barang yang kita kena elak daripada yang tidak memberi manfaat itu dalam akhirat, daripada perkataan ialah bahawa engkau duduk dengan seorang, maka engkau berhikayat daripada kelakuanmu dalam pelayaran. Duduk kawan kata, wah anak pergi negara ni mungkin habis apa, dan benda kosong, tak ada apa, tak ada cerita pun tak apa, ya. Yang ni orang minat sangat. Daripada apa dia nampak pelayaran dia, daripada bukit dia kan, daripada dataran dia, lautan dia dan sebagainya. Yang ia tidak, ya, yang engkau lihat akan dia di dalam pelayaran itu perkataan yang tiada berdosa di dalamnya. Tak ada dosa, tapi kosong lah, rugi. Di antara sesalan ahli syurga, ahli syurga dan masuk syurga kan, ada benda dia menyesal kan, tapi kau menyesal bukan azab tak, dia lembab ziyadah. Dia tengok masa dia kat telung banyak ada kosong-kosong, Allah, dia kata rugi. Kalau tu aku penuhkan lagi hebat balasan yang didapat. Itu maksud dari sudut tu, bukan maknanya dia sudut berdosa tak, tidak di syurga dah. Artinya mati syahid, ustushhida ulamun minnah, mati syahid seorang pemuda daripada kami pada hari perang Bukit Uhud, ya. Maka dapati atas perutnya itu ada batu yang terikat dan menahan lapar, maka menyapu oleh ibu tadi dengan debu, maka dapatnya kesenangan bagi. Dan anakku, lepas lah.
Atas. Dan ketahui ilmu bahawa had perkataan pada barang yang tidak memberi faedah tu apa? Takrif dia. Ya, dalam akhirat tak ada pengguna, kosong ni. Dan bahawa engkau duduk dengan seorang maka engkau berhikayat. Dia duduk je kan, ada orang saya pergi sana pergi sini, yang ni pula cerita habis, kosong. Daripada kelakuanmu dalam pelayaran, ya, apa dia tengok, apa dia pengalaman dia dapat, itu semua tak ada faedah, cerita tak apa. Daripada bukitnya dan bagai daratarannya, suhu dia sejuk ke panas ke lautan dan barangnya sebagainya yang engkau lihat akan dia di dalam pelayaranmu itu. Itulah perkataan yang tiada berdosa dalamnya. Dia tak berdosa tu, tapi kosong. Bahawa kata letakkan tasbih lagi untung besar dia. Habis. Dan lagi satu lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Usuluddin. Yang kita usuluddin, dia kata wa min jumlati ma la ya'ni hikayatul asfar wal ahwal ya at'imah al bilad wa adatihim wa ahwalin nas wa ahwalis sana wa ahwalis sinaat wa tijarat wa huwa jumlatun ma taran nas ya yakhuduna fihi. Yang ni banyak manusia mengharung suasana macam ni. Dan setengah daripada perhimpunan perkataan yang tidak memberi manfaat dalam akhirat, sebab dia telah berhikayat kelakuan pelayan, dia berjalan, dia melancong, ya, kemana-kemana, habis cerita kat orang, dia buang masa itu. Dan kelakuan makan yang di dalam negeri itu, makan sana lain lah. Nabi pagi cari, dia keluarkan apa kalau kat luar kan, roti tu keluar, keju pagi makan roti dengan keju dengan botol matu. Wah, ni mula perut. Kita boleh pagi cari nasi lemak, roti canai kan. Mana pun cerita lah, tak ada faedah benda tu, tak cerita pun tak apa. Tu maksudnya banyak orang macam ni kan. Dan menghikayatkan akan adat orang sana adat gini, dan menghikayatkan segala kelakuan orang lain sana kelakuan gini-gini, tak payah cerita. Dan menghikayatkan segala kepandaian manusia, dan menghikayatkan segala menciptakan perniagaan, maka manusia itulah segala perkara yang engkau lihat, dan kebanyakan manusia masuk bicara dalam. Mana yang sini banyak, ya, mataran nas yakhuduna fi, banyak manusia melibatkan dia. Perkara-perkara tak ada faedah. Bila dia nampak, dan bila dia cari jalan yang sebenar nak dekat dengan Tuhan, kalau ahli ghaflah tak ada apa, biasa kata kan. Sebab dia rasa rugi. Sebab masa dia tadi bagi orang ahli dah dijaga masa tu. Satu orang wali dan dia makankan goti tu, dia cecah goti dengan air, tak, dia telan, cecah telan. Anak murid kenapa tak kunyah tu? Kunyah tu buang masa dia. Kunyah tu buang masa. Zikir aku banyak lagi kata. Ni pula tengah makan sihat sini, saya okok sebatang. Macam ada ahli syurga ke ibu. Ya. Ada rehat lah. Dia orang ni masa tu kunyah dia pun dia rasa buang masa, masya-Allah. Ya, bagi orang ahli basair yang mata hati dia tadi dipancarkan nur makrifat tu kedudukan dia. Tapi kalau tak ada nur makrifat, dia gelap apa, tak ada kan, tak je biasa dia. Ya, kalau tak nak cerita nak buat apa pula? Sebab apa? Dia tak cerita zikir, dia kata cerita. Orang yang kata zikir ni, dia tak berhenti cerita. Dia seronok dengan zikrullah ni. Bukan tak cerita langsung lah, tapi memada. Ni buat satu-satu dia tak habis buang masa banyak. Sebab hidup di dunia ringkas sangat. Tanpa kita akhir zaman. Nak cari rumah 100 pun dah bayar. Masuk 560 semua dah siap lah. Kapan dah tenun. Itu di antara perhatian sangat besar diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kemuliaan yang ketiga, yang kedua al-fatul nasaniyah, hudurul kalam wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Billah khair. Alhamdulillah. Ya Karim.